Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada adik-adik pelajar, para ibu bapa, guru-guru kaunselor dan seluruh rakyat Malaysia yang mungkin pada ketika ini sedang menonton webinar di Carnival Jom Masuk IPT 2021 Virtual Fasa yang kedua. Dan pada hari ini, hari Selasa, jam 2 petang, merupakan giliran untuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka mempersembahkan kepada adik-adik pelajar sekalian apa yang ada di Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan mengapa Universiti Teknikal Malaysia Melaka adalah pilihan nombor satu saya. Jadi, sebelum saya meneruskan penerangan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Okay, nama saya Dr. Fairul Azni bin Jaafar. Saya merupakan pensyarah kanan daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, salah sebuah fakulti kejuruteraan yang ada di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Saya mula berkhidmat di UTM pada 15 Disember tahun 2003 setelah saya berkecimpung dalam dunia industri. Saya pernah bekerja di dalam dunia industri di 3 buah syarikat Jepun, syarikat pembuatan dari negara Jepun yang membuat yang menghasilkan peralatan elektronik. Jadi pada hari ini saya telah diamanahkan oleh UTM untuk mewakili UTM ataupun lebih tepat untuk mewakili Naib Chancellor UTM iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Wira Dr. Raha Abdul Rahim dan seluruh warga kerja Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk memberikan penerangan tentang Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan kenapa UTM adalah pilihan nombor satu saya. Baik, saya dengan ini mewakili seluruh warga kerja UTM ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik pelajar, para ibu bapa, guru-guru kaunselor dan semua yang menonton webinar ini. Selamat datang ke UTM. Kalau kita nampak di paparan kita sekarang ni, ini UTM di sebelah kanan tu. Okey, dan UTM sebagaimana namanya terletak di sebuah negeri, boleh dikatakan kecil, tapi sebenarnya sebuah negeri yang sangat bermakna di Malaysia kerana Melaka adalah sebuah diisytiharkan sebagai UNESCO Heritage Site. Okey, yang seperti mana kita boleh nampak di sebelah kiri paparan kita pada ketika ini. Dan Melaka sebenarnya lokasinya sangat strategik yang mana kalau kita boleh tengok di tengah-tengah ni ada peta Malaysia kecil tu, jarak di antara Melaka dan Kuala Lumpur ibu negara Malaysia adalah lebih kurang 130 km saja. Kerana itu sebenarnya kedudukan UTM yang berada di negeri Melaka ini menjadi satu kelebihan pada kami untuk menjadi pilihan adik-adik pelajar menyambung pengajian di sini, kerana kedudukan kami yang strategik yang memerlukan perjalanan lebih kurang 2 jam dengan menaiki kereta daripada Kuala Lumpur. Begitu juga dengan perjalanan daripada arah selatan ataupun daripada Johor lebih kurang 2 jam saja. Jadi bagi adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang daripada Sabah Sarawak boleh terus menaiki kapal terbang ke Kuala Lumpur International Airport di Sepang, dan daripada situ jarak perjalanan ataupun masa perjalanan ke UTM sangatlah dekat, lebih kurang 2 jam saja. Begitu juga kalau adik-adik yang datang daripada daerah Kedah ataupun daerah utara, Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan sebagainya. Okey, boleh menaiki kapal terbang terus ke Kuala Lumpur, ke KLIA, dan daripada situ jarak perjalanan hanya memerlukan 2 jam saja. Alright. Okey, jadi seperti mana namanya nama universiti kami iaitu Universiti Teknikal Malaysia Melaka. UTM terletak di negeri Melaka, Melaka bandaraya bersejarah penuh dengan kesan peninggalan sejarah. Sebab itu dikatakan melawat Melaka berarti melawat Malaysia. Okey, selain daripada kesan-kesan peninggalan sejarah yang ada di Melaka ini,
Terdapat juga tarikan-tarikan, banyak tarikan utama yang ada di Melaka ini, menjadikan Melaka ini sebuah negeri yang sangat popular sebagai destinasi pelancongan. Kerana itu saya percaya ini juga merupakan salah satu tarikan kenapa adik-adik pelajar seharusnya memilih UTM sebagai destinasi pembelajaran adik-adik sekalian. Alright, baik. Jadi kata orang-orang tua kata kalau tak kenal maka tak cinta. Okey. Jadi mungkin saya percaya ada di kalangan adik-adik pelajar ataupun ibu bapa di luar sana yang mungkin belum mengenali UTM secara dekat. Jadi pada hari ini, saya ingin membawakan ataupun saya ingin berkongsikan video tentang Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, walaupun kita hanya dapat melihat UTM secara maya melalui online di komputer, tapi mungkin dengan cara ini akan menimbulkan rasa cinta kepada adik-adik sekalian. Seterusnya membolehkan adik-adik pelajar sekalian untuk memilih UTM sebagai destinasi pembelajaran. Jadi kami percaya.
Itulah tadi persembahan video korporat Universiti Teknikal Malaysia Melaka, yang mana saya percaya adik-adik pelajar boleh nampak macam mana begitu hebatnya kami dengan pelbagai kejayaan yang dicapai oleh para pelajar kami, dengan keadaan kampus kami yang dikenali sebagai smart campus. Saya percaya ini merupakan satu tarikan utama kenapa adik-adik pelajar di luar sana perlu menjadikan UTM sebagai destinasi pembelajaran nombor satu anda. Alright. Kita sering bercerita Melaka tentang UTM dan sebagainya, tapi di mana sebenarnya UTM ni? Sebab saya pernah menerima pertanyaan daripada orang ramai, di mana sebenarnya UTM terletaknya di negeri Melaka, tapi kalau lebih spesifik atau lebih tepatnya kedudukan UTM ni sebenarnya untuk pengetahuan adik-adik sekalian, sebenarnya setiap kali siapa-siapa yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan merentasi pintu masuk Air Keroh tu, sebenarnya kami hanyalah bersebelahan saja dengan pintu tol Air Keroh tu. Boleh dilihat daripada gambar Google Map satellite ni. Ini adalah UTM. Terletaknya di daerah Durian Tunggal. Betul-betul bersebelahan dengan Lebuh Raya Utara Selatan. Seperti mana kata para pelajar saya, UTM kedudukannya di satu kawasan yang sangat damai, sangat sesuai untuk belajar. Kalau siapa yang tinggal di asrama kami, siapa-siapa yang datang daripada arah utara daripada Kuala Lumpur sebaik saja turun ke pintu Air Keroh akan nampak di sebelah kiri bangunan tinggi yang kelihatan seperti hotel yang sangat cantik daripada jauh. Itu sebenarnya adalah Kolej Kediaman Satria. Kolej Kediaman Satria kami yang mampu memuatkan kapasiti 5,000 orang pelajar yang berada di dalam kampus Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Alright. So kalau kita nak tengok dengan lebih tepat kedudukan UTM ni, ini adalah Google Maps yang saya ambil daripada internet. Ini adalah UTM, turun di pintu tol Air Keroh, lebih kurang dalam 500 meter daripada tol, akan ada satu laluan ke sebelah kiri untuk pergi terus ke kampus Induk Universiti UTM. Namun begitu UTM sebenarnya dia terdiri daripada dua kampus. Yang kita nampak sekarang di paparan ini adalah kampus Induk. Dan di samping itu kami juga mempunyai satu lagi kampus yang dikenali sebagai kampus teknologi yang menempatkan 4 buah fakulti yang saya akan terangkan sebentar lagi yang mana kalau adik-adik pelajar, tuan-tuan dan puan semua nak cuba mencari kampus teknologi ni, hanya perlu type MITC kerana kedudukan kampus teknologi kami ini sangat berdekatan dengan Melaka International Trade Center. Itu landmark yang sangat popular di kawasan Air Keroh Melaka. Alright. So ini adalah gambaran UTM daripada udara, pemandangan daripada udara, dan pada hari ini saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik pelajar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian apa yang ada di UTM sebenarnya. Tadi kita dah tengok video korporat, so sekarang kita tengok secara gambaran daripada segi image. Alright, dalam kampus induk UTM ini adalah kampus induk UTM. Kita ada bangunan chancellery yang menempatkan pejabat pengurusan tertinggi universiti, iaitu Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan lain-lain. Seterusnya kami ada bangunan hal ehwal pelajar HEP yang menempatkan Timbalan Naib Chancellor HEP, dan pejabat HEP merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas kebajikan kepada pelajar-pelajar kami. Jangan risau adik-adik pelajar sekalian kerana UTM merupakan sebuah universiti yang sangat-sangat menjaga kebajikan pelajar, sangat-sangat menghargai pelajar, dan kalau ada apa-apa masalah boleh berhubung dengan pejabat HEP. Seterusnya menyeberangi tasik ni, menyeberangi tasik yang ada di tengah-tengah kampus induk kami ni, adik-adik sekalian boleh nampak di sini terletaknya Dewan Chancellor. Di sinilah tempat untuk kita berdaftar pada hari pertama kita datang ke UTM.
dan di sini jugalah merupakan tempat berlangsungnya convocation apabila adik-adik bergraduat dari UTM. Okay, namun 2 tahun kebelakangan ini disebabkan oleh pandemik COVID yang sedang melanda negara sekarang ini, kita tidak dapat melaksanakan convocation maupun pendaftaran untuk pelajar-pelajar baru di Dewan Chancellor ini. Sebenarnya bersebelahan di Dewan Chancellor ini baru-baru ini telah siap sebuah bangunan bilik-bilik kuliah, okay, yang mana kepada adik-adik yang berpeluang ataupun yang memilih UTM sebagai destinasi pembelajaran akan merasai peluang, okay, untuk belajar di bangunan baru, di bilik-bilik kuliah di bangunan yang bersebelahan dengan Dewan Chancellor ini. Alright, seterusnya kita ada laman hikmah perpustakaan. Sangat cantik, sebuah perpustakaan yang sangat besar, okay, mengumpulkan segala jenis bahan yang boleh dijadikan rujukan oleh adik-adik pelajar sekalian, dan di sini juga adik-adik pelajar boleh menghabiskan masa ataupun boleh menggunakan ruang yang disediakan sebagai tempat untuk mengulang kaji pelajaran. Sangat indah keadaan di laman hikmah perpustakaan kami. Seterusnya kami ada pusat pembelajaran bahasa, okay, yang mana pusat pembelajaran bahasa ini bertanggungjawab untuk memberikan pengajaran tentang bahasa ketiga. Selain daripada bahasa Inggeris, kami juga ada bahasa Jerman, kami juga ada bahasa Korea, bahasa Jepun dan juga bahasa Mandarin. Okay, jadi adik-adik pelajar semua akan berpeluang untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Okay, seterusnya bersebelahan ataupun berdekatan dengan pusat pembelajaran bahasa ini, kita ada pusat cyber. Okey, di pusat cyber ini kami UTM menyediakan sebuah tempat berserta dengan komputer untuk adik-adik menggunakan kemudahan komputer dan internet yang disediakan di situ. Jadi jangan risau kepada adik-adik pelajar sekalian datang ke UTM. Okey, jika datang ke UTM nanti segala kemudahan kami sediakan di UTM ni. Alright, bersebelahan dengan pusat cyber ini adalah pusat aktiviti pelajar. Okay, ini satu lagi tempat menjadi daya tarikan yang mana segala aktiviti pelajar dilakukan di sini. Adik-adik pelajar boleh berkumpul di sini bersama dengan kawan-kawan untuk mengadakan pelbagai aktiviti. Sebenarnya bersebelahan dengan pusat aktiviti pelajar ni, di antara pusat aktiviti pelajar dan juga masjid ini, okay, di sini kita ada masjid tempat untuk kita menunaikan solat dan sebagainya. Di sini juga diadakan solat Jumaat, jadi jangan risau kepada pelajar-pelajar yang beragama Islam. Okay, pada hari Jumaat kita akan bersolat Jumaat di masjid di dalam kampus UTM ini sendiri. Sebenarnya di antara masjid dan juga pusat aktiviti pelajar ini terdapatnya kafeteria. Okay, satu lagi kemudahan yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar untuk menikmati makan tengah hari dan sebagainya. Alright, seterusnya okay, kita ada bangunan Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Boleh nampak di sebelah kanan di paparan skrin Fakulti Kejuruteraan Elektrik, salah sebuah fakulti kejuruteraan yang ada di UTM. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut sebentar lagi. Seterusnya kita ada Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer. Okey. Okey, ini adalah bangunan-bangunan yang terdapat di kampus induk. Okey, selain daripada itu sebenarnya ada lagi bangunan-bangunan di kampus induk ni. Okey, ini satu lagi gambaran image UTM daripada udara. Okey, dan di sebelah kiri ni kita boleh nampak asrama Satria. Okey, yang saya katakan tadi, yang kita boleh nampak sebaik saja kita turun ke pintu tol Aikro. Jika kita datang daripada arah utara, kita boleh nampak bangunan yang tersergam indah di sebelah kiri. Itu merupakan asrama Satria kami dengan dengan beberapa blok bangunan setinggi 9 tingkat, yang menempatkan kapasiti 5,000 orang pelajar. Berada di dalam kampus induk UTM. Right, seterusnya kita ada pusat pengajian siswazah yang mengendalikan pasca siswazah, iaitu pengajian di peringkat master dan juga PhD. Dan kita ada Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan.
bersebelahan dengan bangunan pusat pengajian siswa Zah tadi. Seterusnya kita ada kilang pengajaran atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai teaching factory. Ini satu lagi daya tarikan ataupun komponen penting dalam pengajian dan pembelajaran di UTM, yang mana saya akan terangkan sebentar lagi apa peranan dan fungsi kilang pengajaran ini yang akan memberi nilai tambah kepada adik-adik pelajar jika sekiranya datang belajar di UTM. Right, seterusnya kita ada satu lagi fakulti di dalam kampus induk UTM, iaitu Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, sebuah fakulti yang menawarkan pengajian-pengajian yang berasaskan ICT yang sangat terkenal. Okay? Saya tak nafikan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi ini sangat terkenal di Malaysia kerana saban tahun kita menerima permohonan yang terlalu banyak daripada para pelajar untuk belajar di Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi ini. Saya akan terangkan dengan lebih terperinci sebentar lagi. Dan seterusnya kita ada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Okay? Yang mana ini merupakan bangunan terbaru yang ada di dalam kampus induk UTM, telah siap pada Februari 2020, dan kami sempat, saya merupakan pensyarah dari Fakulti Kejuruteraan Pembuatan ini, yang mana kami sempat merasai untuk menggunakan bangunan ini selama lebih kurang tempoh sebulan sebelum PKP fasa pertama dilaksanakan pada tahun 2020 yang lepas. Jadi ini merupakan bangunan baru, bangunan terbaru selain daripada bangunan blok kuliah yang saya terangkan tadi yang berada di sebelah Dewan Chancellor. Alright, seterusnya mari kita tengok kampus teknologi. Okay, di kampus teknologi ini menempatkan Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Okay. Yang adik-adik semua boleh nampak di sebelah kiri ni, Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Seterusnya kita ada Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawan. Okay, sebuah fakulti yang menawarkan pengajian bidang perniagaan tapi dalam bentuk perniagaan teknologi. Sesuatu yang unik yang kami bawakan, yang kami tawarkan di UTM, dan saya tak nafikan bahawa ini Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawan ini adalah sebuah lagi fakulti ataupun tempat pembelajaran yang sering mendapat perhatian pelajar-pelajar di luar sana, kerana saban tahun kita menerima terlalu banyak permohonan daripada pelajar untuk masuk belajar di Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawan. Seterusnya kita ada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mechanical dan Pembuatan. Ini adalah Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Ada sedikit perbezaan di antara teknologi kejuruteraan dan juga kejuruteraan, yang mana teknologi kejuruteraan ataupun Fakulti Teknologi Kejuruteraan ini menawarkan kursus yang merangkumi 60% praktikal, manakala teori sebanyak 40%. Maksudnya dia menawarkan pembelajaran secara praktikal lebih banyak berbanding dengan kejuruteraan. Namun begitu, sebenarnya baik Fakulti Kejuruteraan maupun Fakulti Teknologi Kejuruteraan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang mana terpulang kepada adik-adik untuk untuk memilih tempat pembelajaran, sama ada untuk belajar di kejuruteraan ataupun di teknologi kejuruteraan sesuai dengan minat dan juga keupayaan masing-masing. Right? Dan akhir sekali kita ada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, sebuah lagi Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Untuk pengetahuan adik-adik pelajar dan para ibu bapa sekalian, Fakulti Teknologi Kejuruteraan ini baru saja ditubuhkan pada lebih kurang dalam 8 tahun yang lepas. Okey. Baik, sedikit sejarah penubuhan UTM. Kalau kita boleh nampak di sini, UTM ditubuhkan pada 1 Disember 2000. Okay, berarti kami telah berada di bumi Melaka lebih kurang 21 tahun. Dan kami merupakan IPTA yang ke-14 ditubuhkan di Malaysia. Jadi kepada rakyat Malaysia sekalian, saya harap dengan penerangan saya pada hari ini, tidak ada lagi lah masyarakat Malaysia di luar sana yang mendakwa bahawa UTM merupakan sebuah universiti separuh swasta dan separuh kerajaan. Kerana baru-baru ini saya telah menerima pertanyaan daripada bakal pelajar kami yang ditawarkan program diploma di UTM, adakah UTM ini sebuah universiti separa kerajaan dan separa swasta? Tak ada istilah tu sebenarnya. Kami adalah sebuah universiti yang 100% kerajaan. Kami tertakluk di bawah Akta Universiti
kerajaan dan pada 1 Februari 2007 kami telah dijenamakan semula daripada nama lama kami adalah College Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia menjadi Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang ada di bumi Melaka pada hari ini. Alright, walaupun kami sebuah universiti yang masih muda, kecil, tapi dengan visi dan misi yang kami bawakan iaitu untuk menjadi universiti teknikal yang kreatif dan inovatif dan juga bertekad, UTM bertekad untuk menerajui sumbangan kepada kesejahteraan negara dan dunia dengan memartabatkan ilmu melalui pendidikan, penyelidikan dan kesejahteraan teknikal dan yang inovatif, membentuk pemimpin bersasia murni yang profesional dan menjana pembangunan lestari bersama industri dan komuniti. Dan sebagaimana yang adik-adik pelajar boleh nampak dalam video korporat kami tadi, kami semenjak 21 tahun yang lepas senantiasa berusaha untuk menjadi sebuah universiti yang terbaik dengan barisan para pensyarah kami yang ramai telah mendapat pengiktirafan sebagai teknologis, insinyur, chartered engineer maupun chartered technician, geologi specialist, yang mana lebih 90% pensyarah dan jurutera pengajar kami adalah berpengalaman dari industri. Sebagaimana yang saya perkenalkan diri saya di awal tadi, ramai sebenarnya di UTM ni seperti saya yang datangnya daripada industri yang diambil oleh pihak UTM dengan hasrat untuk berkongsi ilmu yang ada dan pengalaman yang ada di dalam diri kami sepanjang kami bekerja di dunia industri kepada para pelajar kami. Dan insya-Allah kami berjanji bahawa kami akan cuba sedaya upaya sebaik mungkin untuk berkongsikan pengetahuan dan pengalaman yang kami ada dengan para pelajar sekalian. Okey, dan kerana itulah berkat daripada usaha yang berterusan daripada 21 tahun yang lepas dengan diterajui oleh barisan pengurusan tertinggi universiti, akhirnya pada 23 Jun 2021 baru-baru ini UTM telah tersenarai sebagai antara universiti terbaik berusia 50 tahun dalam penarafan Times Higher Education Young University Rankings 2021. Alhamdulillah, we are getting stronger and stronger. Kami akan terus berusaha untuk menjadi sebuah universiti yang terbaik di Malaysia. Dan kalau boleh kami akan cuba berada sebaris dengan universiti-universiti terbaik di Malaysia seperti UM, UKM dan sebagainya. InsyaAllah saya percaya dan saya yakin bahawa dengan barisan pensyarah dan juga barisan pengurusan tertinggi universiti yang ada, kami insyaAllah akan mampu mencapai tahap ini satu hari nanti. Dan adik-adik pelajar, jangan risau, jangan ragu-ragu, pilihlah kami sebagai destinasi pembelajaran nombor satu anda, kerana kami dari hari ke hari akan terus menjadi sebuah universiti yang baik. Baik, ini didukung oleh program akademik di UTM yang mana kenapa saya katakan UTM mampu menjadi sebuah universiti yang baik, kerana program akademik UTM adalah terkini. Kami senantiasa memastikan bahawa program-program akademik yang kami tawarkan di UTM ini adalah terkini, sejajar dengan kehendak pihak industri, kerana kami senantiasa kami mempunyai hubungan baik dengan pihak industri dan kami senantiasa berbincang dengan pihak industri untuk memastikan bahawa silibus pembelajaran yang kami berikan kepada pelajar-pelajar kami adalah sesuai dengan kehendak industri, yang mana ini akan membantu adik-adik pelajar semua menjadi pilihan pihak industri apabila bergraduat daripada UTM. Ini saya akan buktikan di akhir webinar ini nanti. Dan program akademik di UTM diiktiraf, alhamdulillah semua program akademik di UTM diiktiraf oleh MQA maupun oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi kepada adik-adik pelajar sekalian, jangan ragu, jangan bimbang, semua program yang ada di UTM diiktiraf dan juga relevan dengan dunia industri yang ada di luar sana. Baik, sekarang saya ingin memperkenalkan fakulti-fakulti yang ada dan juga kursus-kursus yang ditawarkan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pertama sekali saya memperkenalkan fakulti kejuruteraan mekanikal. Sebenarnya saya tak perlu nak terangkan lagi apa itu kejuruteraan mekanikal kerana ini adalah satu cabang kejuruteraan yang sangat popular
Saya percaya seluruh rakyat Malaysia tahu dan mengenali apa itu kejuruteraan mekanikal. Kerana itu, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, ini fakulti kejuruteraan mekanikal juga merupakan sebuah fakulti yang senantiasa mendapat perhatian pelajar-pelajar, dan saban tahun kami menerima permohonan yang sangat tinggi daripada pelajar-pelajar untuk masuk belajar di fakulti kejuruteraan mekanikal, yang mana fakulti kejuruteraan mekanikal menawarkan 2 kursus ijazah sarjana muda, iaitu yang pertama ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal dengan kepujian, dan yang kedua ijazah sarjana muda kejuruteraan otomotif dengan kepujian. Saya ada sertakan kod UPU sebenarnya di sebelah nama ijazah ni. Jadi adik-adik sekalian boleh cuba kepada mereka-mereka yang akan memohon UPU dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak UPU ni, boleh cuba cari kod-kod yang saya sertakan dalam slide saya yang ada ini. Selain daripada itu, saya menggalakkan kepada adik-adik pelajar sekalian untuk melawat booth kami, booth UTM di Jom Masuk IPT 2021 virtual, kerana sahabat-sahabat saya senantiasa menunggu kedatangan adik-adik pelajar sekalian, dan mereka senantiasa bersedia untuk menjawab sebarang persoalan, akan memberikan penerangan yang lebih jelas tentang apa yang ditawarkan ataupun apa yang ada di UTM. Jadi silakan datanglah ke booth virtual kami, booth virtual UTM. InsyaAllah sahabat-sahabat saya akan senantiasa cuba membantu adik-adik pelajar sekalian. Alright, jadi bagi pelajar-pelajar yang belajar dalam kejuruteraan mekanikal, mereka boleh memilih pengkhususan khusus dalam bidang seperti otomotif, thermal fluid, material dan structure, maintenance, design dan innovation. Dan pelajar-pelajar yang bergraduat daripada kejuruteraan mekanikal ini akan senantiasa menjadi perhatian pihak industri, kerana di fakulti kejuruteraan mekanikal, pelajar-pelajar akan berpeluang untuk melalui pengalaman pembelajaran yang berorientasikan asas aplikasi dan teknologi tinggi, antaranya dan non-destructive testing, perincian bahan termaju, aplikasi tenaga suria, getaran akustik dan lain-lain. Yang mana dengan pembelajaran di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ini, adik-adik pelajar sekalian berpeluang untuk keluar bergraduat dari UTM dan bekerja dalam bidang-bidang seperti yang tertera di dalam paparan skrin ini. Ini adalah prospek kerjaya bagi pelajar-pelajar lepasan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Seterusnya, sebuah lagi fakulti kejuruteraan yang sering mendapat perhatian para pelajar di luar sana, iaitu Fakulti Kejuruteraan Elektrik, yang mana saya percaya saya tidak perlu menerangkan tentang kejuruteraan elektrik, sangat dikenali oleh seluruh masyarakat Malaysia. Di FKE ataupun Fakulti Kejuruteraan Elektrik, kami menawarkan ijazah sarjana muda kejuruteraan mekatronik dengan kepujian. Begitu juga dengan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dengan kepujian. Sebab tu saban tahun ramai pelajar yang memohon untuk kemasukan ke fakulti kejuruteraan elektrik ni. Kepada mereka yang berminat dalam bidang mekatronik dan juga kejuruteraan elektrik. Dan di FKE ini, pelajar berpeluang untuk menjalani kursus pensijilan profesional dengan kerjasama syarikat antarabangsa seperti Bosch Rexroth, Omron dan Suruhan Jaya Tenaga, dan ini merupakan nilai tambah kepada para pelajar apabila bergraduat dari UTM nanti untuk mendapat ataupun menjadi pilihan pihak industri di luar sana. Alright, jadi bagi pelajar-pelajar yang bergraduat daripada FKE ini adalah career prospect ataupun bidang-bidang yang boleh diceburi oleh para pelajar untuk menjadi seorang jurutera yang sangat baik. Seterusnya kita ada sebuah fakulti kejuruteraan yang unik, Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer ataupun FKEKK, yang mana fakulti ini menawarkan 2 kursus ijazah sarjana muda, iaitu ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik dengan kepujian dan juga ijazah sarjana muda kejuruteraan komputer dengan kepujian. Jadi kepada adik-adik yang berminat dalam bidang elektronik dan ataupun kejuruteraan komputer, bolehlah membuat permohonan untuk kemasukan ke FKEKK ini, kerana program-program di FKEKK ini akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk memilih bidang pengkhususan seperti elektronik industri, telekomunikasi, komunikasi wireless ataupun kejuruteraan komputer.
Okey, banyak bidang yang menarik yang ada di FKIKK ini, walaupun namanya sedikit berbeza berbanding dengan kursus-kursus yang ditawarkan di universiti lain, tapi keunikan yang ada di FKIKK ini membuatkan para pelajar mendapat pendedahan yang baik dalam bidang pengkhususan seperti sistem terbenam, IoT dan sebagainya. Okey. Dan ini merupakan prospek kerjaya bagi pelajar-pelajar yang bergraduat daripada FKIKK. Okay. Boleh bekerja dalam bidang industri elektronik engineer, menjadi industri elektronik engineer, computer engineer dan sebagainya. Baik, satu lagi fakulti kejuruteraan yang ada di UTM, okay, yang merupakan sebuah lagi fakulti yang agak unik kerana jarang didengari namanya, iaitu fakulti kejuruteraan pembuatan. Namun dengan keunikan yang ada di Fakulti Kejuruteraan Pembuatan ini sebenarnya untuk pengetahuan adik-adik sekalian, pelajar-pelajar kami ataupun alumni kami sering mendapat perhatian pelajar. Kerana itu saban tahun peratusan kebolehpasaran graduan daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan ini sangat tinggi. Kenapa saya katakan itu? Kerana di FKP, pelajar-pelajar didedahkan dengan komponen penting kejuruteraan pembuatan yang merangkumi bahan kejuruteraan, proses pembuatan, reka bentuk produk, robotik dan otomasi serta pengurusan kejuruteraan. Maka pelajar-pelajar yang bergraduat daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan ini akan keluar ke dunia industri menjadi seorang engineer yang lengkap pakejnya kerana dia mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan proses pembuatan ataupun mechanical, electrical, elektronik. Okay. Begitu juga dengan pengurusan kejuruteraan. Dan di FKP ini kami menawarkan dua kursus ijazah sarjana muda, iaitu ijazah sarjana muda kejuruteraan pembuatan dengan kepujian dan juga ijazah sarjana muda kejuruteraan industri dengan kepujian. Dan bagi membekalkan pelajar-pelajar kami dengan nilai tambah supaya pelajar kami akan menjadi perhatian pihak industri nanti, di FKP kami juga menawarkan pilihan kursus pensijilan profesional kepada pelajar-pelajar, antaranya Lean Six Sigma, Non-Destructive Test, SolidWorks, CATIA dan sebagainya, yang mana ini adalah sijil-sijil profesional ini menjadi satu poin yang sangat penting yang mendapat perhatian pihak industri. Kerana itu saban tahun pelajar-pelajar kami sering mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas bergraduat. Peratusan yang sangat tinggi dan saya akan tunjukkan pada akhir webinar ini nanti. Alright, so apa yang dipelajari dalam pembuatan sebenarnya, izinkan saya menerangkan sedikit pembuatan kerana saya percaya ramai adik-adik pelajar di luar sana yang tak begitu jelas tentang apa itu kejuruteraan pembuatan, sedangkan melalui kejuruteraan pembuatan sebenarnya adik-adik berpeluang mendapat kerja dengan mudah. Kerana jika adik-adik pelajar pergi ke mana-mana website yang menawarkan peluang pekerjaan, boleh cuba type manufacturing engineer atau industrial engineer ataupun production engineer. Banyak peluang pekerjaan yang sebenarnya ditawarkan. Malah kalau kita nak kaitkan kenapa kejuruteraan pembuatan itu satu bidang kejuruteraan yang sangat penting, kita boleh tengok dalam keadaan pandemik COVID sekarang ni. Sebenarnya dekat sini dalam keadaan pandemik COVID ni pun kita boleh nampak pentingnya kewujudan kejuruteraan pembuatan ini. Yang mana kalau adik-adik perasan pada fasa pertama PKP 1 yang lepas sektor ekonomi pertama yang dibenarkan beroperasi oleh negara selepas melalui fasa PKP adalah sektor pembuatan. Okey, ini menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan bahawa sektor pembuatan merupakan satu sektor ekonomi yang sangat penting kepada kerajaan Malaysia. Begitu juga kita boleh nampak dalam keadaan PKP yang ataupun pelan pemulihan negara sekarang ni, banyak kilang-kilang ataupun sektor pembuatan yang dibenarkan beroperasi kerana mengambil kira faktor ekonomi. Di sini kita boleh nampak dengan jelas bahawa kejuruteraan pembuatan itu sebenarnya adalah sangat penting. Jadi kepada adik-adik sekalian jangan ragu-ragu, jangan risau, jangan fikir bahawa dengan masuk ke kejuruteraan pembuatan ada yang bertanya dengan saya nanti dia akan jadi mekanik lah. Tidak, sebenarnya melalui kejuruteraan pembuatan juga kita akan menjadi seorang engineer, seorang jurutera. So apa yang dipelajari dalam pembuatan seperti mana yang adik-adik sekalian boleh nampak di sini, kita akan belajar manufacturing process,
pembelajaran yang berkaitan dengan mechanical. Kemudian kita ada material engineering ataupun bahan kejuruteraan. Kemudian kita ada manufacturing design. Okey, pelajaran ataupun silibus yang berkaitan dengan mechanical. Kemudian kita ada robotik dan otomasi yang mana kita selitkan sedikit bidang-bidang kejuruteraan elektrikal dan elektronik kepada pelajar-pelajar kami. Dan akhir sekali kita juga menerapkan ataupun kita juga memberikan pembelajaran tentang pengurusan kejuruteraan yang mana dengan elemen yang ada dalam kejuruteraan pembuatan di UTM ini, maka adik-adik pelajar semua bila bergraduat daripada UTM nanti akan keluar menjadi seorang engineer yang lengkap practitioner. InsyaAllah percayalah apa yang saya cakap ini kerana kami telah buktikan melalui rekod kebolepasaran graduan kami setiap tahun. Jadi adakah pembuatan itu relevan? Sebenarnya ini kita boleh tengok melalui IR 4.0 itu sendiri. Saya percaya adik-adik semua tahu apa itu Industrial Revolution 4.0 yang mana ini sebenarnya adalah masa depan adik-adik pelajar sekalian kerana negara kita sekarang Malaysia sedang menuju ke arah IR 4.0. Okay, yang mana dalam IR 4.0 ini kita akan menerapkan ataupun kita akan memberikan ilmu tentang cloud manufacturing, intelligent robot, automation system, additive manufacturing, big data dan sebagainya. Kerana itu saya menyeru kepada adik-adik sekalian jangan ragu-ragu untuk memilih kejuruteraan pembuatan sebagai salah satu ataupun sebagai destinasi pembelajaran adik-adik pelajar sekalian walaupun namanya mungkinlah tak catchy kata orang berbanding dengan mechanical, electrical ataupun elektronik dan sebagainya. Namun sebenarnya kejuruteraan pembuatan ini sangat terkenal di Eropah, di Amerika. Kalau kita pergi ke Eropah, Amerika, kita boleh nampak bahawa manufacturing engineering dalam bahasa Inggeris dia dikenali sebagai manufacturing engineering ini adalah satu bidang kejuruteraan yang sangat terkenal dan sangat mendapat perhatian di negara-negara Eropah maupun di Amerika. Jadi bagi pelajar-pelajar yang belajar dalam kejuruteraan pembuatan ataupun manufacturing engineering, sebaik saja bergraduat boleh bekerja sebagai process engineer, design engineer, automation engineer dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan aerospace, otomotif. Kami ramai alumni kami yang berkhidmat dalam oil and gas. Tidak terkecuali sektor pembuatan lah manufacturing sendiri. Contohnya Honda, Proton, Pro2, DRB Highcom, kami ramai alumni yang berkhidmat di sana. Jadi jangan bimbang kepada adik-adik pelajar sekalian, jangan takut kerana ramai sangat pelajar yang mendakwa ataupun yang berkata kepada saya bahawa bila masuk belajar dalam manufacturing engineering tak dapat kerja. Sebenarnya itu satu fakta yang salah. Sebenarnya banyak peluang pekerjaan untuk adik-adik pelajar yang menunggu di luar sana. Baik, seterusnya kita ada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti mana yang saya telah terangkan di awal tadi. Ini adalah sebuah fakulti yang sering mendapat perhatian pelajar kerana di FTMK ini kita menawarkan 7 kursus ijazah sarjana muda iaitu pembangunan perisian, rangkaian komputer, media interaktif, pengurusan pengkalan, kepintaran buatan AI dalam bahasa Inggerisnya, keselamatan komputer, security ataupun computer security dan juga teknologi permainan. Okey. Jadi dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh FTMK ni para pelajar yang bergraduat dari FTMK ni akan juga dibekalkan dengan sijil-sijil profesional antaranya Cisco Certified Network Associate, Database Foundation Certified Junior Associate, Java Foundation Certified Junior Associate dan sebagainya. Yang mana pensijilan profesional ini memberi nilai tambah kepada kualiti pelajar dan kerana itu graduan ataupun alumni kami daripada FTMK ini sering mendapat perhatian pihak industri di luar sana kerana graduan daripada FTMK ini berpeluang untuk bekerja dalam pelbagai sektor. Begitu juga dengan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknik Usahawan yang menawarkan 4 kursus ijazah sarjana muda iaitu Teknik Usahawan, ijazah sarjana muda Pengurusan Teknologi, Inovasi Teknologi, ijazah sarjana muda Pengurusan Teknologi, Pemasaran Teknologi Tinggi dan juga Pengurusan Rantaian Bekalan dan Logistik. Okay, ini adalah kursus terbaru yang ditawarkan di fakulti ini yang mana untuk pengetahuan adik-adik sekalian, adik-adik pelajar sekalian, pengurusan rantaian bekalan dan logistik ini adalah satu bidang yang sangat penting sebenarnya. Kerana itu kepada pelajar-pelajar yang belajar dalam pengurusan rantaian bekalan dan logistik ini
InsyaAllah peluang pekerjaan menanti di luar sana, kerana pengurusan rantaian bekalan dan logistik ini bukan saja penting dalam sektor pembuatan, sebaliknya dalam semua sektor pekerjaan yang ada, sangat mementingkan pengurusan rantaian bekalan dan juga logistik. Jadi di FPTT mewujudkan profesional, adik-adik pelajar sekalian yang bergraduat daripada FPTT ini akan menjadi profesional di syarikat yang berorientasikan teknologi, bekerja di syarikat besar, pengasas syarikat baru dan sebagainya. Seperti mana yang saya terangkan tadi, FPTT merupakan sebuah fakulti yang unik, yang mana ianya menawarkan pembelajaran bidang perniagaan, pengurusan perniagaan, tapi dalam elemen teknologi. Sesuatu yang jarang kita jumpa, dan kerana itu saban tahun ramai para pelajar yang memohon untuk kemasukan ke FPTT untuk belajar di sini. Yang mana graduan daripada FPTT ini berpeluang untuk bekerja dalam pelbagai sektor sebenarnya. Kerana itulah alumni kami yang bergraduat daripada FPTT ini sering mendapat perhatian pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan di luar sana. Baik, seterusnya ada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, yang mana seperti yang saya terangkan di awal tadi, Fakulti Teknologi Kejuruteraan ada sedikit perbezaan berbanding dengan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan juga Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Walaupun penawaran subjeknya lebih kurang sama, tapi daripada segi kontennya, yang mana kandungannya, yang mana 60% adalah dalam bentuk praktikal dan juga 40% adalah dalam bentuk teori, pengajian teori. Dan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan ini ditubuhkan selaras dengan objektif penubuhan universiti teknikal di bawah jaringan MTUN, yang bertujuan untuk mendidik dan melatih tenaga kerja berkemahiran tinggi untuk menyumbang kepada kemajuan negara perindustrian, negara industri yang bertaraf dunia, iaitu negara kita. Jadi FTKMP senantiasa berusaha untuk menghasilkan graduan yang berkualiti tinggi, berdaya saing dan mampu terus maju. Dan kerana itu para pelajar yang bergraduat daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan ini berpeluang untuk bekerja dalam pelbagai sektor. Di FTKMP ini kami ada menawarkan 11 kursus ijazah sarjana muda seperti mana yang ada dalam paparan skrin yang boleh adik-adik pelajar nampak di sini. Atau untuk lebih detail ataupun untuk lebih untuk mendapatkan info yang lebih lanjut, boleh melawat booth kami, kerana sahabat-sahabat saya senantiasa menunggu kedatangan adik-adik sekalian. Dan ini adalah prospek kerjaya bagi pelajar-pelajar yang bergraduat daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Alright, dan ini merupakan fakulti yang ke-8 yang ada di UTM, iaitu Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, yang mana lulusan teknologi kejuruteraan daripada FTKE ini akan dapat berkhidmat dengan industri yang besar dan luas, termasuk pembuatan, pembinaan, perindustrian, penyelenggaraan dan pengurusan. Graduan boleh bekerja dalam bidang seperti reka bentuk produk, pengujian, pengembangan, sistem, kejuruteraan lapangan dan lain-lain. Alright, jadi ini adalah kursus-kursus yang ditawarkan di FTKEE. Ada 8 kursus yang ditawarkan di sini. Adik-adik boleh memilih sama ada untuk belajar dalam kuasa industri ataupun dalam otomasi industri dan robotics, ataupun kepada mereka yang berminat dengan elektronik, boleh belajar dalam bidang elektronik industri ataupun telekomunikasi. Ataupun selain daripada itu, di FTKEE dan juga FTKMP ini kami juga menawarkan kursus bagi lepasan vocational DVM, yang mana adik-adik boleh nampak di bawah ni. Di FTKEE kami menawarkan ijazah sarjana muda teknologi otomasi elektronik industri dan juga penyelenggaraan sistem elektrik. Begitu juga di FTKMP yang mana kami menawarkan kursus ijazah sarjana muda untuk lepasan DVM. Jadi kepada lepasan DVM, silalah pilih UTM sebagai destinasi pembelajaran nombor 1 anda, kerana peluang yang kami tawarkan dan dengan silibus kami yang mantap, dengan
dengan segala kemudahan yang ada, maka adik-adik pelajar sekalian bergraduat daripada UTM akan berpeluang untuk bekerja sebagai jurutera rangkaian, jurutera lapangan telekomunikasi dan sebagainya. Baik, okey. Ini satu lagi seperti mana yang saya terangkan di awal tadi, di UTM terdapatnya sebuah kilang pengajaran ataupun dalam bahasa Inggeris yang kami panggil teaching factory yang menyokong pembelajaran adik-adik pelajar sekalian, yang mana teaching factory ini adalah pusat penguasa universiti yang beroperasi untuk memenuhi hubungan pelajar dengan projek yang berkaitan dengan industri, yang mana adik-adik berpeluang untuk melaksanakan projek yang berkait terus dengan pihak industri di teaching factory ini. Jadi ini satu lagi orang kata tu poin penting yang menjadi sebab kenapa UTM sepatutnya menjadi pilihan nombor satu adik-adik sekalian, kerana kami menawarkan peluang untuk adik-adik melakukan projek yang mempunyai hubungan terus dengan pihak industri. Kerana UTM mempunyai ramai rakan industri, seperti mana yang kita boleh nampak di paparan skrin ni, kami UTM ada ramai rakan industri, begitu juga dengan pensyarah-pensyarah kami yang mempunyai hubungan baik dengan pelbagai pihak industri, dan ini menawarkan peluang kepada adik-adik pelajar sekalian. Alright, so ini satu lagi poin penting, kelebihan yang ada di UTM dengan kemudahan makmal yang sentiasa yang canggih, sophisticated, dan kami sentiasa berusaha memastikan bahawa equipment ataupun instrumen yang ada di dalam makmal-makmal di UTM ini sentiasa terkini bagi membolehkan pelajar-pelajar kami mendapat pendedahan yang baik. Antara makmal yang ada di UTM seperti robotics laboratory, FMS laboratory, IMEC laboratory, autotronic dan sebagainya. Baik, keunikan program kejuruteraan yang ada di UTM. Kami universiti yang berfokus dengan teaching factory yang telah saya terangkan tadi, beserta jurutera pengajar dan barisan pensyarah yang berpengalaman industri. Kami juga mempunyai kerjasama industri tempatan dan antarabangsa, dan kami mempunyai bidang tujahan yang mana ini akan membantu adik-adik yang belajar dalam program kejuruteraan untuk mendapat pengajian yang baik. Okay? Begitu juga dengan keunikan program ICT. Seperti yang saya telah terangkan tadi, fakulti yang menawarkan program ICT ini sering mendapat tarikan ataupun sering mendapat perhatian pelajar-pelajar di luar sana, kerana di sini kami menawarkan pelbagai kursus seperti pembangunan perisian, rangkaian komputer, teknologi permainan, media interaktif dan sebagainya. Kerana itu program-program ICT yang ditawarkan di UTM ini sangat unik. Baik, begitu juga dengan teknologi kejuruteraan. Okay, ini adalah keunikan program teknologi kejuruteraan yang mana semestinya diiktiraf. Okay, dan seperti yang saya terangkan tadi, 60% adalah kerja kursus dan 40% adalah teori. Dan pensyarah-pensyarah yang ditempatkan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan merupakan mereka-mereka yang berpengalaman luas dalam bidang industri. Begitu juga dengan latihan industri selama 6 bulan memberi kelebihan kepada pelajar-pelajar dalam bidang teknologi kejuruteraan ini untuk mendapat pendedahan yang baik daripada pihak industri. Okey, sebelum saya mengakhiri webinar saya pada hari ini, kalau sekiranya ada soalan, bolehlah diajukan, kerana sahabat-sahabat saya senantiasa bersedia untuk menjawab persoalan-persoalan yang diutarakan oleh adik-adik. Boleh juga cuba menjawab ataupun bertanyakan soalan di FB Live UPU yang mana webinar ini ditayangkan secara langsung. Okey, ini satu lagi kelebihan yang ada di UTM, iaitu pensijilan tahfiz, yang mana pelajar-pelajar selain daripada berpeluang untuk mendapatkan ijazah dalam bidang kejuruteraan maupun teknologi kejuruteraan ataupun ICT, pelajar-pelajar ataupun adik-adik pelajar juga berpeluang untuk mendapatkan sijil
tahfiz Al-Quran, yang mana ini adalah kerjasama di antara UTM dengan Darul Quran Jakim. Dan kami telah berjaya menghasilkan beberapa orang pelajar, yang mana pelajar pertama yang bergraduat daripada program pensijilan ini berjaya menamatkan pengajian tahfiz Al-Qurannya pada tahun ketiga pengajiannya. Alhamdulillah, dan pada ketika ini kami ada beberapa orang lagi yang masih mengikuti program pensijilan tahfiz Al-Quran ini. Ini satu kelebihan kepada pelajar-pelajar yang beragama Islam. Baik. Okey, ini satu lagi kelebihan yang ada di UTM. Kami menawarkan pengalaman belajar di luar negara, program mobility kepada pelajar-pelajar kami. Okay, ini adalah sebahagian saja negara yang saya dapat masukkan dalam saya punya slide presentation pada petang ini. Sebenarnya kita ada banyak lagi negara-negara yang mana kita akan hantar pelajar-pelajar kita untuk mengikuti pengalaman pembelajaran di sana, dan kita juga menerima pelajar daripada luar. Selain daripada itu, ini adalah hasil ataupun program-program mobility yang pernah dijalankan di UTM, yang mana pelajar-pelajar kami telah berpeluang untuk menjalani program mobility ini. Boleh nampak tu di Turki, France, Germany dan sebagainya. Begitu juga dengan ini, satu lagi program yang menjadi daya tarikan di UTM, iaitu double degree yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Program ijazah berkembar ini yang mana pelajar-pelajar akan mendapat 2 ijazah, satu daripada UTM dan satu lagi daripada universiti di Germany. Okey. Walaupun tempoh pembelajarannya sedikit panjang, iaitu 5 tahun berbanding dengan ijazah sarjana muda yang biasa. Baiklah, sebelum saya mengakhiri webinar ini saya ingin tunjukkan kepada adik-adik pelajar sekalian bukti bahawa UTM, pelajar-pelajar ataupun alumni kami senantiasa mendapat perhatian pihak industri. Ini adalah rekod pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelarasan Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana UTM berada di kedudukan ketiga daripada segi kuboleh pasaran graduat. Menunjukkan bahawa pelajar-pelajar kami sering mendapat perhatian pihak industri. Ini adalah rekod yang kami dapat pada tahun 2020 dalam keadaan pandemik COVID yang melanda negara. Namun pelajar-pelajar kami masih lagi berpeluang untuk mendapat pekerjaan. Kalau tengok di sini, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan mencapai 99.7% pada tahun 2020, yang mana pelajar-pelajar kami boleh dikatakan telah mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan. Baiklah, ini kemudahan anak asrama seperti mana yang saya telah ceritakan di awal tadi. Kami ada asrama Satria dengan kapasiti 5,000 orang pelajar, 5 blok hostel setinggi 9 tingkat. Jangan risau, jangan bimbang. Kami sediakan kemudahan lift, begitu juga dengan kemudahan internet yang sangat baik di asrama. Okey, ini satu lagi daya tarikan ataupun kelebihan yang ada di UTM, yang mana kompleks sukan di UTM, kompleks sukan di UTM yang menampung seramai 500 orang pada bila-bila masa. Dengan kami juga menyediakan indoor gymnasium dan juga outdoor gymnasium, yang mana kami sediakan kemudahan ini kerana kami tak nak pelajar-pelajar kami hanya menumpukan perhatian kepada pelajaran, sebaliknya mereka juga perlu beriadah pada waktu petang untuk mendapat kesihatan yang baik. Baiklah, ini adalah kemudahan-kemudahan yang lain yang ada di UTM. Ada banyak kemudahan yang kami sediakan untuk para pelajar kami. Dan ini adalah suara alumni UTM, yang mana adik-adik pelajar sekalian boleh nampak. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang untuk memilih UTM sebagai destinasi pembelajaran nombor 1 anda. Pelajar-pelajar atau alumni kami berpeluang untuk bekerja di syarikat-syarikat gergasi, syarikat hebat, sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Seperti saudara Wong Chi Heng yang sekarang ini menjadi management consultant lean coach di sebuah syarikat BHP di Australia. Begitu juga dengan alumni-alumni kami yang menjadi pensyarah dan sebagainya. Baik, seperti yang saya telah terangkan tadi, silalah lawati booth maya kami untuk mendapatkan penjelasan lanjut, dan boleh juga bertanya apa-apa saja soalan di booth kami. Selain daripada itu, boleh melawat Facebook Study UTM, seperti mana yang tertera di paparan ini, ataupun boleh cuba melawat website UTM,
okey, boleh cuba menghubungi pegawai promosi kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut. Jadi dengan itu adik-adik sekalian, saya dengan ini saya ingin menamatkan sesi webinar saya pada petang ini dengan sedikit pesanan kepada adik pelajar sekalian. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, pilihlah UTM sebagai destinasi pembelajaran nombor satu anda. Pilih kami sebagai pilihan pertama di UPU, kerana insya-Allah adik-adik sekalian akan berpeluang menikmati pembelajaran yang sangat kondusif, sangat baik, dan seterusnya berpeluang untuk belajar ataupun berpeluang untuk bekerja dalam syarikat-syarikat yang baik di luar sana, kerana pelajar-pelajar kami sering mendapat perhatian pihak industri. Dengan itu saya akhiri sesi webinar saya pada petang ini dengan ucapan terima kasih kepada semua yang mendengar sesi penerangan daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka ini. Dan yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang buruk itu datangnya daripada saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan silalah datang lawatlah booth maya kami di di Carnival Jom masuk IPT 2021 virtual. InsyaAllah kita berjumpa di sana dan kita boleh berbincang dengan lebih baik. Dengan itu sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.